Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Semakin banyak negara dan pihak mengecam pembakaran Al-Quran oleh seorang pelampau sayap kanan Sweden Denmark dan keputusan kerajaan Sweden membenarkan perbuatan itu. Antaranya Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Qatar, Emirat Arab Bersatu, Oman, Jordan, Maghribi, Bangladesh, Azerbaijan dan Afghanistan. Negara-negara terlibat sepakat menyifatkannya sebagai percubaan untuk mencetuskan kebencian dan keganasan. Sementara itu, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC melihat perbuatan itu sebagai tindakan provokatif menyasarkan umat Islam, menghina nilai-nilai Islam dan cubaan membangkitkan sentimen Islamofobia. Sokongan terhadap Presiden Indonesia Joko Widodo memececah paras tertinggi selepas kerajaan melonggarkan sekatan COVID-19 bulan lepas. Angka yang dikeluarkan Lembaga Survey Indonesia LSI menunjukkan sokongan terhadap Presiden Jokowi meningkat secara konsisten sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Pengarah Eksekutif LSI Jayadi Hanan berkata, sejak 3 bulan lepas, prestasi Presiden dari segi persepsi awam meningkat daripada 62.6% pada September 2022 kepada 76.2% pada awal 2023. Pilihan Raya Umum Turkiye diawalkan kepada 14 Mei depan. Pengumuman dibuat Presiden Recep Tayyip Erdogan menerusi sebuah video. Menurutnya, perubahan tarikh awal sebulan itu diputuskan selepas mempertimbang peperiksaan sekolah. Perubahan tarikh tersebut turut dipersetujui Pakatan Pembangkang yang masih bergelut mengenai calon untuk menandingi Erdogan. Suspek yang dikendaki dalam insiden tembakan rambang yang meragut 10 nyawa di Los Angeles, Amerika Syarikat ditemukan mati. Lelaki dikenali sebagai Hu Kantran, 72 tahun itu, dipercayai membunuh diri dengan menembak diri sendiri dalam sebuah van selepas dikepung pihak polis. Perkara itu disahkan Ketua Polis Los Angeles, Sheriff Robert Luna. Insiden tembakan rambang terbabit berlaku ketika sambutan Tahun Baharu Cina di sebuah premis perniagaan di Monterey Park. Motif sedang disiasat. Bakal Perdana Menteri New Zealand yang baharu Chris Hipkins beri jaminan kerajaannya akan bertindak segera untuk menyemak semua keutamaan negara. Beliau berkata kerajaan akan memberi tumpuan kepada isu kos sara hidup termasuk inflasi dan melihat sama ada dasar semasa perlu dikurangkan. Hipkins dijangka mengangkat sumpah pada Rabu ini selepas Jacinda Ardern meletak jawatan secara rasmi. Jerman tidak akan menghalang Poland menghantar kereta kebal Leopard ke Ukraine jika Warsaw memohon untuk berbuat demikian. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar Jerman Annalena Baerbock. Beliau bagaimanapun berkata Poland masih belum membuat permohonan secara rasmi. Selama berbulan-bulan Ukraine menggesa Sekutu Barat untuk membekalkan mereka dengan kereta kebal moden buatan Jerman. Namun Berlin menahan pengantarannya atau tidak membenarkan negara Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO lain berbuat demikian. Burkina Faso meminta Perancis mengundurkan tenteranya dalam tempoh sebulan. Permintaan itu dibuat Ouagadougou menerusi sepucuk surat kepada Paris. Surat tersebut memaklumkan penamatan perjanjian 2018 mengenai penempatan tentera Perancis di Burkina Faso serta menetapkan tempoh supaya mereka keluar dari negara berkenaan. Ketika ini terdapat kira-kira 400 anggota pasukan khas Perancis sedang berkhidmat di Burkina Faso bagi memerangi kumpulan pelampau. Namun, hubungan antara kedua-dua negara bertambah buruk sejak kebelakangan ini. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal bangkit daripada ketinggalan 0-1 untuk menewaskan Manchester United 3-2 dan kembali membuka jurang 5 mata di puncak Liga. Gol kemenangan dijaringkan oleh Eddie Nketiah pada penghujung separuh masa kedua. Dalam perlawanan terdahulu, jaringan hat-trick Erling Haaland memastikan Manchester City menumpaskan Wolves 3-0. Dengan kelebihan satu perlawanan dalam tangan berbanding City, The Gunners kekal di landasan yang selesa untuk merangkul kejuaraan pertama mereka dalam tempoh 19 tahun. Arsenal kini mendahului Liga dengan 50 mata, diikuti City 45, Newcastle 39 dan Manchester United 39 mata.
Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.